الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah la quwwata illa billah ma syaa Allah kullu ni'matin min Allah ma syaa Allah al-khairu kulluhu biyadillah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah amma ba'du. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan mulakan kuliah siri yang pertama, iaitu kita akan membaca kitab 40 hadis Nabi Muhammad bercerita, mendidik umat di Taman Kisah. Kita mulakan dengan kisah yang pertama, muka surat pertama, penciptaan Nabi Adam AS. Sebelum saya nak baca hadis penciptaan Nabi Adam AS, saya nak sebutkan terlebih dahulu, Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah dah pun menciptakan langit bumi. Siap dah. Allah Ta'ala cipta langit, Allah Ta'ala cipta bumi, dah siap dah. Dan Allah memang persiapkan langit bumi ni untuk kedatangan Nabi Adam mentadbir, memakmur, mengurus tadbir bumi. Allah buat bumi, buat langit, semua siap, bukit, bukau, sungai, rumput, pokok-pokok kecil, pokok besar, binatang-binatang, serangga, semua ada siap dah. Lepas tu baru Allah buat Nabi Adam. Allah buat langit bumi ni, dalam Quran Allah Ta'ala sebut banyak tempat, fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Buat langit, buat bumi 6 hari, 6 fasa. Boleh saja Allah Ta'ala buat sekelip mata, kun fayakun, jadi maka jadilah. Tapi Allah tak mau tunjuk gopoh. Allah buat mengikut perencanaan, plan yang Allah tetapkan, satu demi satu.
Fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga, fasa keenam, siap langit bumi. Orang-orang Yahudi, mereka kata Allah bila buat 6 hari, 6 fasa ni, Allah letih. Maka hari yang ketujuh, seminggu kan ada 7 hari, 6 hari duk bertungkus lumus buat langit, buat bumi, buat bukit, buat sungai, buat laut, buat ikan, buat ayam, buat harimau, singa, semua lah. Dalam 6 hari tu Allah buat belaka. Adam je tak buat lagi. Orang-orang Yahudi mereka kata 6 hari berturut-turut ni Allah letih. Letih. Maka ada satu hari Allah rest, Allah rehat, iaitu pada hari Sabtu. Kan Allah Ta'ala cipta langit bumi ni bermula Ahad. Ahad tu makna Ahadun, first day, hari pertama. Ahad. Ithnain, Ithnani atau Ithnain, 2, hari kedua. Ahad, hari pertama. Ithnain, hari kedua. Thulatha tu daripada Thalathah, hari ketiga. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Arbi'a, hari keempat. Khamis, hari kelima. Jumaat, Sabtu. Jadi Sabtu tu ni kata hari Allah berehat. Sebab tu Sabtu bagi orang Yahudi hari rehat. Mereka kata Allah letih. Hujung minggu Allah berehat. 6 hari berturut-turut buat kerja. Hari ketujuh, yakni hari Sabtu, Allah letih, Allah berehat. Itu kata orang Yahudi. Fastaraha fil yawmis sabi', Allah berehat pada hari ketujuh, yakni hari Sabtu. Maka Allah sebut dalam Quran, itu semua pembohongan Yahudi, itu semua rekaan Yahudi. Allah tidak ada penat. Allah nafikan dalam surah Qaf ayat 38, Walaqad khalaqnas samawati wal ard. Demi sesungguhnya kami ciptakan langit dan bumi. Langit dulu baru bumi. Di situ kita dapat tengok Allah buat langit dulu baru buat bumi. Bumi ni kemudian sikit. Wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Kami buat langit, kami buat bumi, dan antara langit bumi ni kami buat buat bukit, buat apa-apalah. Buat udara, oksigen. Wa ma massana min lughub, dan tidak menyentuh kami kepenatan. Kami tak penat . Penat itu sifat makhluk, bukan sifat Allah. Wa ma massana min lughub. Kami tidak disentuh oleh kepenatan. Dan golongan yang sesat juga, mereka kata Allah penat buat 6 hari langit, bumi, bukit, bukau semua. Bila buat 6 hari, hari ketujuh, thumma stawa 'alal 'arsy, Allah berehat di atas arasy. Ini golongan mujassimah yang kata Allah ada tubuh badan, yang kata Allah juga ada penat, dan Allah juga bertempat. Semua ni sesat, tergelincir akidah. Allah bukan bertempat, bukan duduk, bukan berehat, bukan landing atas arasy. Semua tu tafsiran-tafsiran yang boleh menggelincirkan akidah. Allah mentadbir arasy. Allah mentadbir langit bumi ini, pusat pentadbirannya di arasy. Allah kontrol arasy, maka Allah boleh kontrol arasy yang besar itu pun di bawah urus takbir Allah, apatahlah langit bumi yang kecil ni. Itu maksud dia. Baik, ini semua mukadimah. Nabi Adam belum cipta Nabi Adam lagi. Okey, soalan langit dulu baru bumi kan? Langit dulu baru bumi. Kalau saya tanya mana dulu, bumi dulu ke langit dulu? Jawab dia langit dulu. Lepas tu baru buat bumi. Surah Qaf ayat berapa Ustaz? Ayat yang Yahudi kata penat tu, ayat 38. Allah nafikan Allah tak penat. Tak ada penat-penat. Allah penat pun tak, mengantuk pun tak, tidur pun tak. Ayat kursi Allah beritahu, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tak sinatun, tidak mengantuk, wala naum, dan tidak tidur. Tidur tak, mengantuk tak, wa ma massana min lughub, letih pun tak. Itu semua sifat-sifat makhluk, bukan sifat Allah. Baik, asalnya langit dan bumi ni, langit dulu baru bumi, asalnya bercantuman. Langit tu rapat dengan bumi. Asal langit dengan bumi ni rapat. Disebut dalam surah Al-Anbiya ayat 30.
Allah Ta'ala sebut perkataan kanata ratqan fafataqnahuma. Asal langit dan bumi ini ratqan, rapatlah, multasiqah, melekat. Langit dan bumi ini macam nak melekat, rapatnya tu. Lalu kita tengok langit atas tu, kan? Waktu mula-mula Allah Ta'ala cipta langit, lepas tu Allah Ta'ala cipta bumi, dia macam nak melekat. Rapat macam tu. Fafataqnahuma, ada satu masa Allah Ta'ala merenggangkan. Yakni Allah angkat langit naik atas, bumi stay di bawah. Sekarang langit di atas. Kita cerita ni semua asal usul. Sebelum saya nak cerita asal usul kejadian manusia Nabi Adam, kita cerita dulu penciptaan langit bumi. Kanata ratqa, asalnya langit dengan bumi ni rapat. Surah Al-Anbiya, boleh rujuk ayat 30. Fafataqnahuma, kemudian kami renggangkan. Langit dan bumi jadi renggang dan ada ruang udara. Selepas renggang tu, Allah nak bumi ni hidup, nak bagi tumbuh-tumbuhan, pokok. Allah nak bagi pokok-pokok tumbuh, bumi subur. Allah turunkan air daripada langit, air hujan turun. Itu sambungan ayat dia. Kalau siapa boleh tengok surah Al-Anbiya ayat 30. Waja'alna, Allah Ta'ala sebut tentang air. Waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Kami jadikan daripada air hujan lah. Hujan turun membasahi bumi. Kami jadikan daripada air setiap sesuatu hidup. Allah Ta'ala cipta binatang pun perlu air, pokok pun perlu air, semua ni perlu air. Afala yu'minun. Lepas itu Allah Ta'ala buat pula ayat 31 Al-Anbiya, Allah buat rawasiya, waja'alna fil ardi rawasiya. Allah nak bagi bumi ni tak bergegar, tak bergoncangan, tak jadi gempa bumi, nak bagi bumi ni stabil. Allah piling bumi ni dengan rawasiya, waja'alna rawasiya. Kami jadikan fil ard, di bumi itu rawasiya, bukit bukau. Bukit bukau, Allah buat bukit dia jadi autad, dia jadi pasak bumi, pasak. Okey, langit dulu baru bumi, asal melekat. Kemudian Allah Ta'ala renggangkan, Allah nak bagi bumi ni hidup, Allah Ta'ala turun hujan. Hujan pula turun hujan. Waja'alna minal ma', Allah Ta'ala sebut tentang air, turun hujan. Hiduplah bumi ni, kemudian bumi ni supaya dia tak bergoyang-goyang, Allah buat rawasiya, bukit bukau. Bukit bukau. Terima kasih Ustaz Isyamuddin, tolong kongsikan. Ini semua cerita sejarah. Kita sedar-sedar kita duduk macam ni dah. Kita kena tahulah mana dulu, langit dulu, bumi dulu. Langit, lepas tu bumi, lepas tu turun hujan. Kemudian Allah buat bukit bukau. Nak habaq kata apa? Bumi ni dah siap sedia dah menunggu kedatangan Nabi Adam untuk mengurus takbir bumi. Jadi Nabi Adam dengan binatang mana dulu? Binatang dulu. Binatang dah ada dah di bumi ni. Nabi Adam Allah Ta'ala cipta di atas langit. Cipta dalam syurga. Ini semua untuk menyambut ketibaan Nabi Adam AS sebagai khalifah di muka bumi. Jadi sungai, laut, bukit bukau, pokok, tumbuh-tumbuhan, haiwan, serangga, burung, semua dah ready. Dah bersiap sedia dah di bumi ni. Nabi Adam belum turun ke bumi. Lepas tu bila kita baca nanti cerita Nabi Adam dalam syurga, Nabi Adam makan pokok yang dilarang, semua tu adalah rancangan Allah supaya Nabi Adam turun ke bumi. Sebab bumi sedang menunggu-nunggu Nabi Adam. Allah yang rancang. Kita tak boleh kata Nabi Adam buat dosa. Nabi-Nabi tidak buat dosa. Nabi-Nabi maksum. Semua perancangan Allah untuk mendedahkan kejahatan, kedengkian syaitan. Allah nak dedah tu. Jahatnya syaitan. Yang selama ini malaikat berbaik sangka dengan iblis. Malaikat menganggap iblis itu maha guru. Malaikat menganggap iblis itu kuat ibadat. Tapi sebenarnya ibadat dia tidak ikhlas. Dia jahat. Allah nak izhar. Allah nak tunjuk orang-orang makhluk yang hampa ingat bagui, kuat ibadat, suci hati, ikhlas, alim, busuk hati dia, jahat, tak ikhlas. Allah nak zahirkan yang tu. Boleh saja Allah Ta'ala terus cipta Nabi Adam di bumi sebab memang Allah nak dia takbir bumi. Tapi Allah Ta'ala cipta dia dalam syurga, adalah jalan cerita dia, dia tersilap makan pokok yang dilarang. Allah tak bagi pi dekat, bukan takat dekat dia makan.
La taqraba, kamu dengan isteri kamu jangan mendekati hadhihi syajarah, pokok ini. Adalah pokok muharramah, dipanggil pokok haram. Dia makan buah ke, makan pucuk ke, makan akar ke, wallahu alam, tak tahu. Mungkin dia makan daun, mungkin dia makan buah, mungkin dia makan pucuk, mungkin dia makan batang, mungkin dia makan akar, wallahu alam. Yang penting hadhihi syajarah, pokok ni la taqraba, jangan dekati. Pergi dekat pun jangan. Allah nak dedahkan busuk hati iblis yang selama ni malaikat duk rasa kata bagus. Malaikat duk ingat bagus, rupanya jahat, hati busuk. Hak tu lah poin utama. Nak mendedahkan kejahatan iblis. Okey, baik. Habis nak cerita dia. Langit, bumi, asal rapat, renggang, turun air hujan, bumi jadi subur, semua perlukan air. Kemudian dibuat rawasiya. Rawasiya mana? Al-jibal. Bukit bukau, ada bukit kecil, ada bukit besar, semua Allah buat siap sedia. Listiqbalil insan khalifatan fiha, untuk menyambut kedatangan al-insan, yakni manusia, Adam dan Hawa, untuk memakmur, mentadbir muka bumi. Ini semua saya kena ceritalah. Pasal kuliah kita yang pertama ni, dia lebih kepada sejarah asal usul. Baik, dalam Quran, Allah Ta'ala menyebut nama Nabi Adam ni. Ulama tafsir dia bilang, nama Nabi Adam dalam Quran sebut Adam. Adam berapa kali sebut dalam Quran? Ni info je lah. Ulama tafsir bilang-bilang ada 25 kali. Tuan-tuan carilah 25 kali tu tahu mana. Ada banyak lah kan. Dalam surah Baqarah pun ada. Kadang-kadang Allah Ta'ala sebut cerita Nabi Adam secara khusus. Kadang-kadang Allah panggil kita, ya bani Adam, wahai anak-anak cucu Nabi Adam. Jadi sebutan Adam tu ada berapa kali dalam Quran? 25 kali. Macam mana Nabi Muhammad boleh cerita ni semua benda ni? Apa yang saya cerita ni sebahagian daripada cerita Nabi. Cerita buat langit, buat bumi, langit bumi rapat, kemudian direnggang. Semua yang saya cerita ni Nabi Muhammad yang cerita. Memang tajuk buku kita pun Nabi Muhammad bercerita. Macam mana Nabi Muhammad boleh cerita sedangkan Nabi Muhammad ni bukan hidup zaman Nabi Adam? Bahkan Nabi Muhammad boleh cerita maqabla Adam, sebelum Adam, bumi, langit, bumi, sebelum tu Allah Ta'ala suruh malaikat ambil segenggam tanah, campur. Dalam segenggam tu ada tanah putih, tanah merah, tanah hitam, tanah wangi, tanah busuk, tanah lembut, tanah kerah. Macam mana Nabi Muhammad boleh cerita ni? Sedangkan Nabi Muhammad yang pertama tak boleh baca. Yang kedua Nabi Muhammad tak boleh tulis. Yang ketiga Nabi Muhammad ni, kita ni duduk di akhir zaman. Nak cerita hak Adam tu, hak sebelum Adam dalam syurga, hak sebelum cipta Nabi Adam. Subhanallah, dia boleh cerita satu. Itu semua dalilun ala nubuwatihi, menjadi dalil bukti Muhammad memang benar-benar Nabi. Dan cerita dia menyamai dengan kitab-kitab sebelum ni. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Orang Yahudi, Kristian pun baca cerita sejarah langit bumi ni. Sama pula tu. Cerita Nabi Muhammad menyamai kitab-kitab mereka. Sedangkan Nabi Muhammad bukan mu'arikh, bukan seorang pengkaji sejarah. Nak baca tulis pun tak boleh, nak baca buku sejarah macam mana? Ini semua dalil ala nubuwatihi, dalil kenabian Nabi. Dalailun nubuwah, banyaklah dalil-dalil. Dalail orang Arab panggil. Dalailun nubuwah, bukti-bukti kenabian Muhammad bin Abdullah. Memang Nabi, memang Rasul. Tak, la syakka fi, tidak ada keraguan padanya. Okey, tu semua mukadimah. Mukadimah. Okey, kita tahu dulu makhluk yang besar ni ada 3. Nabi kata makhluk Allah ada banyak. Tapi dalam satu cerita Nabi kata, Nabi nak cerita asal usul 3 makhluk yang besar. Yang mendominasi langit bumi ni ada 3 makhluk yang besar. Yang pertama malaikat. Malaikat memang ramai, tak tahu jumlah. Ramai sungguh. Wa ma ya'lamu junudahu illa hu. Tak ada siapa tahu tentera Allah kecuali Allah. Bilangan malaikat tersangat ramai. 10 malaikat kita hafal namanya, tu ketua-ketua je 10.
Tu ketua-ketua 10 malaikat ramai. Setiap lapisan langit ada malaikat. Isra' Mi'raj Nabi naik, Nabi kata ruang langit penuh dengan malaikat. Tak ada ruang kosong besar 4 jari pun tak ada. Apatah lagi sekaki, 2 kaki, tak ada. 4 jari pun tak ada kosong, dipenuhi malaikat. Ada malaikat rokok, ada malaikat sujud. Beratnya malaikat di atas langit. Sampai langit tu kata Nabi, aku dengar dia bunyi. Bunyi macam tu langit. Asma'u ma la tasma'un. Aku dengar apa yang kamu tak dengar. Antaranya aku dengar bunyi langit. Bunyi apa? Bunyi macam kalau orang rumah papan, anak naik atas duduk melompat. Papan tu dia macam bunyi apa? Cerek bunyinya tu. Aku dengar langit berbunyi, kata Nabi. Bunyi apa nak sebut, tak tahu. Derapan langit kot. Kerana ramainya malaikat, tidak ada ruang besar 4 jari pun tak ada. Penuh, full. Setiap langit tu penuh dengan malaikat. Meletak dahi sujud kepada Allah. Berat malaikat, besar-besar mereka. Ramai pula mereka. Tapi langit tu masih boleh menampung kepadatan malaikat. Dia ada bunyi sikit. Kita tak dengar. Kita dengar bila kapal terbang lintas, kita dengar bunyi kapal terbang. Bunyi langit pernah kita boleh dengar. Aku dengar, kata Nabi. Kalau hampa dengar macam aku, la dhahiktum qalila, hampa gelak sikit. Wala bakaitum kathira, hampa akan teriak banyak. Kalau hampa dengar lah. Teriak, takut nak dengar bunyi langit macam nak runtuh. Macam nak runtuh bunyi langit. Okey, Nabi cerita ada 3 makhluk yang paling ramai di langit bumi ni. Di bumi, manusia dengan jin. Langit, tempat malaikat. Kita berkongsi dengan jin di bumi ni. Kita, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan. Banyak makhluk-makhluk Allah di bumi ni. Kongsi ya. Okey, Nabi cerita malaikat. Khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat dicipta daripada cahaya. Cahaya macam mana, tafsilan detail dia wallahu alam kita tak tahu. Pasal Nabi pun tak cerita detail. Nabi kata malaikat dicipta dari cahaya. Habis dekat tu. Cahaya macam mana tak sadar. Rosak tak tahu. Wa khuliqal jan, dan jin dicipta. Ni adalah tafsirannya. Min marijin min nar, daripada asap hitam api. Daripada abu, arang api tu. Bara api tu. Kan arang dia ada bara panas, dia hitam kan. Jin dicipta daripada kehitaman asap ataupun bara api. Yang hitam. Dalam Quran Allah Taala sebut jin ni jin dicipta min naris samum, daripada api yang panas. Jadi gabungan api campur dengan bara dia, dengan arang dia, api yang panas, bara yang hitam, itulah penciptaan jin. Dia bercampur. Api campur sekali dengan arang-arang dia hitam tu. Sebab tu jin ni dia memang daripada api. Kemudian kita tak boleh nampak dia. Dia boleh bergerak cepat juga. Khifah, dia ringan. Seperti mana ringannya abu arang ditiup angin. Saya nak cerita lebih-lebih pun saya pun tak pandai lah alam jin ni. Tapi macam itulah jin dicipta daripada api. Manusia pula, wa khuliqa Adam. Nabi Adam dicipta mimma wusifa lakum, daripada sifat yang telah diberitahu kepada kamu, iaitu wa bada'a khalqal insan min tin. Manusia dicipta seperti mana yang kita tahu daripada tanah. Daripada tanah. Tanah pun ada peringkat-peringkatnya. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut berperingkat-peringkat nak buat Nabi Adam ni ada 5 peringkat. Khamsu marahil, 5 marhalah, 5 peringkat. Peringkat pertama tanah. Allah suruh malaikat pergi ambil tanah, campur dalam genggaman malaikat segenggam tu, boleh buat Nabi Adam yang tingginya 60 hasta. Segenggam malaikat ambil tanah segenggam. Dalam segenggam tu campur tu macam-macam jenis tanah. Tapi boleh buat ketinggian Nabi Adam 60 hasta. Kita baca hadis lagi. 60 hasta ni kalau kira meter, ada ulama kata 30 meter. Antara 27 ke 30 meter lah. 60 hasta tinggi tu. Makna
Genggam malaikat ni besar, bukan genggam macam kita ni. Genggaman malaikat ni besar, boleh campur tanah ni, tanah lembut masuk sikit, tanah keras, tanah putih, tanah hitam, tanah merah, tanah wangi, tanah busuk, tanah apa lagi? Al-alwan, bermacam warna, al-ajnas, macam-macam jenis tanah. Segenggam malaikat besar, bukan macam genggam kita besar ni je. Boleh buat tinggi 60 hasta, menyamai 30 meter. Subhanallah. Kita nampak Nabi Adam tu tinggi satu bab. Kita nampak malaikat tu. Nabi Adam tu dalam genggaman malaikat ya besar tu. Segenggam tu. Kalau kita ni secubit ya, malaikat cubit kutir sikit mati kita dah. Kecil ya. Nabi Adam tinggi besar. 30 meter. 60 hasta. Lagi menyamai 90 kaki. Ada orang ukur dengan kaki. 90 kaki Nabi Adam. Ketinggiannya. Kalau tinggi, takkan dia kurih lidi tu. Tentu badan dia pun agak besar. Orang bila tinggi, badan besar. Baru sesuai. Kan? Baik. Ini proses dia. Mula-mula tanah, ambil tanah. Turab. Banyak hadis lah. Nabi Muhammad pun kata, kullukum min Adam wa Adamu min turab. Turab tu tanah. Tak buhayak ni, tanah je. Tanah ni sifat dia apa? Lembut lah, kecai, tanah. Boleh main gitu, boleh hambur. Tanah. Supaya tanah tu melekat, maka Allah masukkan ayak. Ayak. Memanglah semua makhluk perlukan ayak. Maka dicampur ayak dengan tanah. Maka jadilah tin. Toyanun, tanah, masuk ayak sikit. Maka lekatlah dia, jadilah tin. Tanah ayak. Tanah yang berair. Tanah yang dicampur ayak. Tin. Itu peringkat kedua. Peringkat ketiga, tinil lazib. Tanah yang melekat. Bila mula tanah, lepas tu buah ayak. Biar dulu. Ayak sebati mesra dengan tanah tu. Maka nama dia tin. Lepas tu, Allah mula suruh malaikat bentuk dia boleh melekat dah. Boleh melekat, boleh buat bentuk. Macam tanah liat lah. Budak-budak domain tanah liat. Boleh dah bentuk. Itu dipanggil tin lazib. Tanah yang dah kemas. Yang dah boleh melekat. Lepas tu dia akan berubah pula tanah ni menjadi min salsalin min hamaim masnun. Dia jadi tanah hitam yang berbau busuk. Bila masuk ayak apa semua, dia jadi hitam. Tanah tu jadi hitam dan bau dia busuk sikit. Proses ni tuan-tuan kena ambil tanah, campur ayak. Lepas tu tanah tu dia boleh bentuk, buat bentuk. Lepas bentuk tu tanah tu dia ada keluar bau sikit. Bau macam busuk sikit lah. Ayak masuk dalam tanah tu. Tu peringkat ke berapa tu? Peringkat keempat. Peringkat kelima, kal-fakhar. Tanah tu dah boleh bentuk, dia kering, dia keras. Dia ada unsur angin, unsur api. Dia jadi kal-fakhar. Seperti labu sayung. Kal-fakhar, dia jadi macam labu sayung. Dalam dia kosong. Kalau ketuk, dia punya tong. Dia ada kekosongan dalam dia. Semua ni memakan masa lah. Allah tak perlu masa. Tapi Allah tak mau tunjuk gopoh. Slow and steady. Buat satu-satu. Tanah dulu. Peringkat kedua masuk ayak. Biar dia mesra. Peringkat ketiga dia jadi tanah campur ayak yang dah boleh bentuk. Peringkat keempat dia jadi hitam. Bau dia pun busuk-busuk sikit. Peringkat kelima barulah dibentuk. Jadi replika. Dalam ni kosong. Umpama seperti tembikar. Bukan tembikai. Labu sayung tembikar kan. Dia macam kalau ketuk dia bunyi. Okey? Macam tu. Daripada tanah-tanah itulah kemudian Allah buat tulang-tulang pula dalam tanah. Tulang mana yang mula Allah buat? Iaitu tulang yang kita tak akan hancur. Mati tak reput. Yang dipanggil ajbud zambi. Tu dulu. Allah buat tulang. Dalam tanah tu ada tulang. Yang disebut ajbud zambi. Tulang belakang hak ujung sekali ni. Tulang belakang hak ujung sekali. Nanti kalau kita mati pun dia tak reput tulang tu. Tulang itulah tulang pertama yang Allah buat dalam badan manusia. Namanya ajbud zambi. Tulang belakang hak ujung sekali. Berdasarkan hadis Nabi cerita. Minhu khuliqa. Daripada tulang itulah diciptakan manusia. Waktu mula pun tulang tu, nanti kita mati recai di akhirat. Nanti Allah nak bangunkan kita ke akhirat. Allah mula cipta. Daripada tulang tu juga tak tumbuh tulang lain. Tulang-tulang lain tumbuh.
minhu khuliqa, daripada tulang itu diciptakan, wa minhu yurakkab, dan daripada tulang itu disusun tarkib tulang-tulang yang lain. Nanti nak bangun akhirat macam tu, nak ditiup roh pun macam tu. Baik, kita sebut semua ni. Sekarang baru kita nak baca. Baru kita nak baca cerita penciptaan Nabi Adam. Okay, Nabi Adam dicipta, dibiarkan dia dalam bentuk replika tanah seperti labu sayung yang belum ada nyawa, belum ada roh. Itu pun satu tempoh masa yang panjang. Dibiar, ditayang dalam syurga, duk ada dalam syurga replika tanah, roh tak ada lagi, nyawa tak ada lagi, duk biar situ. Jadi malaikat boleh tengok, jin boleh tengok, dan mereka tertanya-tanya, dia ni apa ni? Hiasan syurga ke? Dia ni apa ni? Macam pasu bunga je duk ada di syurga, hidup tak apa dak ni? Duk keras macam tu, belum ditiup roh. Jadi malaikat tertanya-tanya, jin pun tertanya-tanya. Dan jin bila tengok, iblis lah disebut dalam hadis, Allah pun dah buat rupa hidung, mulut, telinga, semua Allah dah buat. Lamma sawwarallahu Adam, setelah Allah buat rupa Nabi Adam, syaitan bentuk macam tu, dia ukir lah. Allah suruh malaikat ukir jadi rupa, hidung, telinga, jari, semua. Fil jannah, dalam syurga, masih dalam syurga, belum ada nyawa. Tarakahu, Allah biar satu tempoh masa, Allah biar Nabi Adam dalam keadaan belum bernyawa. Masya Allah, satu tempoh yang Allah kendaki. Lama lah. Faja'ala iblis yatifu bihi. Iblis duk lalu duk pusing, duk tengok tanah ni, muka, hidung, jari. Tapi belum ada nyawa, iblis duk pusing-pusing tengok. Yanzuru ilaih, iblis pusing dan iblis tengok. Falamma ra'ahu ajwaf. Ketika iblis tengok Adam ni dalamnya kosong, dalam kosong. Arafa, iblis tahu dah, annahu khalqun, sesungguhnya Adam ini satu makhluk la yatamalak, tak boleh kontrol. Kontrol apa? Kontrol marah. Manusia ni dalam kosong. Dia kalau marah dia mungkin tak boleh nak kontrol. Yang kedua, bila dia bernafsu syahwat, dia tak boleh nak kontrol. Itulah sifat manusia. Iblis tahu dah. Manusia ni dia ada kosong dalam. Dia tak boleh nak kawal dirinya ketika marah. Tidak boleh mengawal dirinya ketika dia bersyahwat. Maka iblis akan masuk jalan tu lah, nak kacau manusia. Dia bagi kita emosi, kita marah. Dia bagi kita bernafsu, kita bersyahwat. Sebab kita dalam kita kosong. Kosong. Kita ada jauf, ada rongga kan. Badan kita pula ada rongga. Ada ruang-ruang kosong. Baik. Ketika Nabi Adam masih belum ada nyawa ni, Nabi Muhammad kata, aku dah dilantik menjadi Nabi. Aku tu siapa? Nabi Muhammad. Nabi Adam ni masih replika tanah kosong, nyawa tak ada, roh tak ada, apa tak ada lagi, duk kaku tu. Di sini Nabi Muhammad mencelah dengan satu hadis. Untuk perhatian, kata Nabi, kuntu nabiyan, aku sudah berpangkat Nabi. Aku ni waktu tu aku Nabi dah. Allah dah umum dah kenabian Nabi Muhammad. Kuntu nabiyan, aku dah lama dah jadi Nabi. Wa Adamu lamunjadalun fi tinati. Ketika Nabi Adam masih berupa tanah yang belum ada nyawa, baru replika. Waktu tu aku Nabi dah. Di sini ulama macam-macam pendapat lah. Ada yang kata Allah mengisytiharkan Nabi Muhammad sebagai Nabi. Ada pendapat yang kata Allah cipta nur Muhammad, cahaya kenabian Nabi Muhammad. Cahaya itu salah satu makhluk Allah. Cahaya kenabian, cahaya pangkat kenabian. Wallahu alam lah. Ada ulama kata dia mula macam ni, azali. Azali Allah saja, belum ada apa-apa makhluk. Azali kana Allah wa lam yakun ma'ahu syai'. Azali itu Allah saja, Allah belum cipta apa-apa makhluk. Itu dipanggil zaman azali. Makhluk ada? Ya, tak ada. Sampai satu peringkat Allah nak cipta makhluk, first sekali Allah Ta'ala cipta Nur Muhammad. Mula tu azali. Lepas tu dipanggil zaman imkan dalam istilah tauhid. Bila Allah nak cipta makhluk, Allah mula cipta cahaya Nabi Muhammad dulu. Ada pendapat kata Allah Ta'ala cipta qalam dulu. Ada pendapat kata Allah Ta'ala cipta lauh mahfuz dulu. Macam-macam pendapat lah.
start Allah nak buat makhluk ni, Allah buat makhluk Nur Muhammad dulu atau Qalam dulu, dengan perbezaan pendapat di sisi ulama. Tak apalah, yang penting sebelum Nabi Adam ditiup roh, Nabi Muhammad dah Nabi dah. Itu yang kata Allah selawat kat Nabi tu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat sentiasa berselawat kat Nabi. Jangan kita ingat setelah Nabi kita lahir baru Allah berselawat. Tak. Allah dan malaikat berselawat kat Nabi. Sebelum Nabi Adam ada nyawa tu lagi. Yusallun. Allah dan malaikat sentiasa berselawat kat Nabi. Bukan tahun gajah Nabi kita lahir, lepas tu 40 tahun kemudian baru dia jadi Nabi. Tak. No? Dia jadi Nabi lama dah. Sebelum ditiup roh Nabi Adam. Nabi Adam manusia pertama. Tapi Nabi Muhammad, pangkat kenabian dia mendahului penciptaan Nabi Adam. Faham situ, no? Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Adam tak ada lagi. Selawat lah. Jadi, begitulah selawat Allah berkekalan, sentiasa, daiman, sarmadan, abada. Dari dulu sampai sekarang, Allah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Allah cipta Nur Muhammad tu, Allah dah selawat. Allah rahmati Nabi Muhammad. Allah rahmati Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad ni sebelum malaikat lagi. Sebelum tu lagi. Allah berselawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat pun berselawat kepada Nabi Muhammad. Ini sahabat pernah tanya Nabi, mata wajabat lakan nubuwah wahai Nabi Muhammad? Bilakah kamu mendapat pangkat kenabian? Bila? Mata wajabat lakan nubuwah, bila kamu dilantik sebagai Nabi ni? Bila? Tahulah sahabat, tahulah ketika Nabi umur 40 tu lah di Gua Hira tu, semua orang tahu Iqra' tu kan. Peristiwa Iqra' tu tahu, semua orang tahu. Tapi hakikat sebenar bila jadi Nabi ni? Bila? Nabi kata, wa Adam bainar ruh wal jasad. Ketika Nabi Adam antara ruh dan jasad. Belum ditiup roh lah. Ada jasad, roh tak ada lagi. Aku dah Nabi dah. Lama dah. Sebelum dicipta syurga, neraka, qalam, sebelum dicipta malaikat. Kira Nabi dululah. Pangkat kenabian tu mendahului makhluk-makhluk yang lain. Subhanallah. Baik, Allah kaya cerita, mukadimah panjang, seronok bercerita. Baik, kita baca kitab. Bagi faham. Lambat-lambat pun tak apa. Janji faham, no? Kalau daurah laju maklumat, ilmu tu, kita nak kejar masa. Ni tak apa, lambat-lambat tak apa, tak habis. Pada pagi ni kita sambung petang lagi, no? Boleh je. Tak apa. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Penciptaan Nabi Adam alaihi salam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu azza wa jalla Adam ala suratihi. Saya baca terjemah sikit-sikit daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla, azza tu aziz, jalla tu jalil. Azza maha perkasa, jalil ni maha mulia, maha agung, maha mulia. Allah menciptakan Nabi Adam ala suratihi, dengan ciptaan yang sempurna. Tanghi tu, suratihi, dhamir ha tu. Di sini ulama bincang, ala suratihi, Allah mencipta Nabi Adam atas rupanya. Rupa siapa? Rupa siapa? Hi tu, jumhur ulama kata hi tu kembali pada Adam. Atas rupa Adam, Allah Ta'ala cipta Adam atas rupa Adam. Allah buat Nabi Adam berupa Nabi Adam sendiri. Rupa yang sempurna. Maksudnya rupa Nabi Adam ni, rupa parah Nabi Adam ni jenis tak berubah. Allah Ta'ala cipta rupa Nabi Adam, rupa Nabi Adam. Yang tidak berubah macam kita ni. Kalau kita tengok rupa kita waktu kanak-kanak lain, remaja lain, lain, tua nanti lain. Dia berubah-ubah. Rupa kita, muka kita berubah. Tengok balik gambar kita kecil-kecil dulu. Lain kan? Comel je. Lah tak comel dah. Kecil-kecil dulu tak ada janggut, tengok gambar. Lah ada janggut. 20-30 tahun nanti kita tengok janggut kita pun, kalau panjang umur, dia putih ni. Lah hitam. Simpanlah gambar perubahan rupa.
Nabi Adam, Allah Ta'ala cipta rupa dia macam tu. Umur 30-an, 33. Dia turun ke bumi pun rupa dia rupa 33. Dia meninggal dunia umur 960 tahun pun rupa dia macam rupa 33 juga. Allah cipta Nabi Adam rupanya tak makan usia. Dalam syurga 33 tahun, diturunkan ke bumi 33 tahun. Ketika dia meninggal umur 960 tahun, dia meninggal dunia, rupa parah dia macam anak muda 33. 33 kekal. Tak mengalami proses kanak-kanak, dia tak pernah. Remaja, dia tak pernah. Dia start dia terus muda. Dia turun ke bumi, memang dia tua. Umur tua. Tapi wajah dia wajah muda. Itu maksud dia. Ada juga yang salah faham. Dia kata suratihi ni kembali kepada Allah. Allah cipta Nabi Adam atas rupa Allah. Allah mana ada rupa. Jadi fahaman sesat ni, siapa pernah tengok Nabi Adam, tengok muka Nabi Adam, taulah muka Allah macam tu juga. Laisa kamithlihi syai'. Allah tak sama dengan makhluk. Bukan Allah Ta'ala cipta Nabi Adam berupa paras Allah. Bukan. Tetapi Allah Ta'ala cipta Nabi Adam seperti mana Allah ada sifat kesempurnaan. Allah Ta'ala cipta rupa paras Nabi Adam ni sempurna. Kacaknya, tak makan tua, awet muda. Dan Allah nak bagi tahu nanti kita masuk syurga pun umur macam Nabi Adam 33. Duduk dalam syurga beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun pun duduk umur 33 tu. Tak makan tua. Betul istilah tu, tak makan tua. Baik. Allah menciptakan Nabi Adam dengan ciptaan yang sempurna. Tingginya 60 hasta. 60 hasta tadi saya sebut berapa? 30 meter. 60 hasta ni berapa lagi? 90 kaki. Setengah ulama dia kata 60 hasta ni mudah cakapnya tinggi sungguh lah. Zirafah hak tinggi tu 5 kali ganda zirafah. Macam tu ada orang ukur begitu. 5 kali ganda zirafah. Kepala zirafah kan tinggi. 5 ekor zirafah tu. Tinggi zirafah 5 ekor tu. Tinggi tu. Saya pun tak tahu. Ada yang cakap macam tu. Mana tinggi sungguh. Tinggi gila-gila punya tinggi. Arab ni kalau dia nak habaq tinggi sungguh, dia guna istilah tulun syahiq. Besar. Tulun syahiq. Nallah punya tinggi. Tulun syahiq. Tu ke style orang Arab. Jadi Adam tuluhu tulun syahiq. Tinggi sungguh-sungguh. Soalan teka-teki, manusia mana yang paling tinggi dalam dunia? Nabi Adam. Kalau buat pertandingan orang tinggi, Nabi Adam kalah habis orang lain. Nabi Adam lah tertinggi sekali. Lepas tu kita kuih pendek. Nabi cerita, adalah hadis belakang Nabi cerita. Lepas pada tu Allah buat manusia ni makin lama makin pendek. Ya tanaqas, Arab panggil. Semakin lama semakin pendek. Ini sebenarnya Nabi Muhammad cakap ni, wallahu a'lam bissawab. Nabi Muhammad cakap ni seolah-olah Nabi Muhammad dah tahu dah nanti akan ada orang yang mendakwa manusia daripada binatang, Darwin. Nabi Muhammad cakap tu Darwin tak ada lagi, tapi Nabi Muhammad seolah-olah nak membantah Darwin. Darwin ni dia kata manusia ni asal daripada binatang yang kecil, kemudian berkembang, makin besar, merangkak, naik tinggi, bergerak, bongkok, tegak jadi orang. Nabi kata tak, wahai Darwin, manusia ni asal berdiri tegak, tinggi 90 kaki, 60 hasta. Tapi makin lama makin mengecil, makin pendek. Akhirnya jadilah macam Ibrahim pendek. Betul kan? Pendek. Orang dulu tinggi-tinggi. Darwin dia terkalih, dia kata daripada binatang kecil, berubah, monyet, apa semua, jadi manusia. Nabi Muhammad potong awal lagi dia. Jadi, teori Darwin tu tak betul. Dia lah asal daripada monyet. Yahudi pernah ditukar jadi monyet, kan? Bangsa ni apa lah? Bangsa Yahudi pernah menjadi khanazir. Kita mahu cakap babi je lah. Pernah. Allah Ta'ala menghukum jadi babi besa. Allah jadikan mereka qiradatan, monyet pembesa. Tapi monyet ni dia sekejapnya, babi ni pun sekejap, kemudian dia pun mati. Dia tak ada sambung zuriat. Jadi kalau Darwin mendakwa kata manusia daripada monyet, hang seorang, hang monyet lah. Keturunan hang memang biasa jadi monyet pun.
Baik, kita wa bada'a khalqal insan min tin. Manusia berasal daripada tanah. Proses tanah tu kita cerita dah tadi. 5 peringkat. Tingginya 60 hasta. Kalau tinggi tu lebak ada tak? Di lebak 7 hasta. Nanti tengok dalam syarah. Lebak 7 hasta. Tapak kaki Nabi Adam mesti besar punya no. Orang tinggi, tengok tapak kaki orang tinggi kan lebar, panjang. Orang kalau pendek, tapak kaki dia pendek. Orang kalau panjang, tapak kaki dia panjang. Maka tapak kaki Nabi Adam besar mana tak tahu lah no. Nak tahu mudah je kalau nak tahu lah. Dalam kitab Al-Iqna', kitab fiqh, tapi dia bagi tahu. Setiap manusia, tapak kakinya, 6 tapak kaki kita sendiri. Kalau kita berjalan rapat-rapat, saya boleh try. Kaki kita jalan rapat-rapat. Ni satu kaki, 2 kaki. Kaki kita bukan kaki hak tukang tu, kaki masing-masing. Ni tumit, ni jari ibu. Kaki kita kan. Kita berjalan rapat-rapat, 6 tapak. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kaki masing-masing. Kemudian tuan-tuan tidur mula. Tidur di lantai, tuan-tuan akan dapat panjang tuan-tuan menyamai 6 tapak kaki tuan-tuan. Jalan macam tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya try. Saya try dah. 6 tapak kaki saya bila saya tidur. Saya mula daripada dinding. Saya berjalan daripada dinding. Jalan. Cukup 6. Saya berhenti. Saya tanda. Saya tidur. Ketinggian kita 6 kaki kita sendiri. Allah buat. Maka Nabi Adam yang 60 kaki tu. 60 apa? 60 hasta kan? Makna kaki Nabi Adam, satu tapak kaki Nabi Adam menyamai 10 hasta. Kaki dia 10 hasta. Sebab 10, 10, 10, 10 cukup 6, 60. Kepanjangan kaki Nabi Adam 10 hasta. Ni Nabi Muhammad tak ceritalah. Tapi faham kita macam tu lah. Faham tak matematik? Kaki Nabi Adam 10 hasta. Darab dengan 6 tapak kaki. 10 kali 6, 60. Itulah 60 hasta. Satu hasta menyamai 1 kaki setengah. 1 hasta, 1 kaki setengah. Pendek cakap kalau siapa nak dhabit, 1 kaki Nabi Adam 10 hasta. 2 kaki 20. 6 kaki 60. Sekali boleh try. Kita nak tahu tinggi kita 6 kaki. Semua orang 6 kaki. Boleh try. 6 kaki ataupun 5 kaki setengah. Allah buat elok dah. Manusia ni Allah buat fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan. Ayah saya ajak, kalau kita nak beli seluar, ayah saya ajak ukur kat ni. Ukur kat leher ni. Kalau kita gemuk, leher kita pun besar. Leher jadi pendek, gemuk kan. Ayah saya ajak kalau nak beli seluar, kalau kata tak ada bilik salinan lah, bilik nak salin seluar, tuan-tuan pun tahu kot no cara dia. Ambil seluar tu, cuba kita tak lilitan leher. Kalau kata ada lebih sikit tu, selesa lah pakai. Tapi kalau seluar tu kita tak, dia tak bertemu tu ni. Leher kita besar, seluar tu kecil. Jangan beli. Saya ketat. Ketat. Tu cara nak ukur seluar. Cara nak beli kasut pula, tapak kaki kita, dia menyamai ni, siku ke pergelangan tangan. Cuba tuan-tuan tak tapak kaki tuan-tuan. Saya malu nak letak, tuan-tuan duk tengok saya. Sekali tuan-tuan cuba tak. Ni tumit dekat sini. Hujung jari kaki dia akan sampai sini. Ni kaki kita panjang ni. Semua orang. Cuba letak. Tak macam ni lah. Tak kaki. Ni tangan bukan kaki. Tak kaki tumit tau ni. Dia akan sampai sini. Allah buat ni ada kira-kira. Ada ukuran dia. Sangat seni. Sangat tepat. Nak beli kasut mudah je. Kalau kita tak mau pakai lah kan. Kita tak tapak kasut sini. Kita bagi lebih sikit lah. Supaya dia selesa kan. Bagi lebih sikit. Tapi kalau kasut tu kita letak. Dia sampai kat jam saya. Daripada siku sampai jam. Beli juga mesti ketat. Betul lah Ustaz Abang Faidrus. Dah tak dah. Tumit kaki sini. Jari kaki sini. Kalau tak betul cacat. Kalau tak betul cacat. Tu je lah. Ambil seluar cuba tak sini. Kalau kata dia lebih sikit selesa di leher. Selesa lah di pinggang. Makna pinggang kita menyamai leher. Kaki kita menyamai tangan ni. Subhanallah. Ahsana taqwim.
Jadi Nabi Adam 60 hasta, tentu tapak kaki dia 10 hasta, 10 hasta, 10 hasta. Hak ketinggian kita try berbaring. Try lagi berbaring di lantai. Ambil daripada dinding, mula berjalan daripada dinding, jalan rapat-rapat nah. Jalan rapat-rapat macam tu. 2 minit ni rapat 6. Ni Nabi tak cerita. Siapa yang dedahkan benda ni, kita iqna' fi hali matni Abi Syuja'. Kitab tu kitab fiqh. Dia nak cerita ukuran dua kuala apa semua. Kitab fiqh. Dia masuk bab ukuran, maka dia cerita. Betul, dah try betul. Jadi Nabi Adam 60 hasta, kaki dia mesti 10 hasta. Kaki dia. Ya tepat, subhanallah. Kaki kita pula dia panjang ni. Nampak kalau tengok tangan macam panjang tu, tengok kaki macam tak panjang mana. Sebenarnya tangan kita panjang. Kaki kita panjang ni. Panjang ni kaki kita. Ya tepat, subhanallah. Baik, alhamdulillah. Ini kita kena, saya pun ambil daripada kitab lah, saya pun tak tahu. Saya ambil daripada orang tua-tua macam tu kan. Ukuran ni. Mana Allah tak hentam buat lah no. Allah buat kita bukan hentam. Tapak kaki kita tu bersesuaian dengan ketinggian kita. Tapak kaki kita sesuai dengan tinggi kita. Allah buat elok dah. Tu yang duk jadi sakit lutut, sakit pinggang betul. Hak tu berat. Hak tu obes. Kita makan banyak jadi gemuk. Tak padan dengan kaki pendek, badan pun pendek, kaki pendek, badan pendek, okey lah. Tapi gemuk pula. Hak tu yang nak buat sakit lutut tu. Allah buat elok dah. Hang tinggi tera tu, kaki hang kira okey lah. Boleh menampung tinggi. Kaki boleh tampung tinggi, tapi dia tak boleh tampung berat. Berat berlebihan. Obesity. Salah siapa? Salah kita hak tu. Allah buat macam bangunan ni, dia punya piling, dia punya tapak dia tu kemas dah. Bangunan tu tak akan runtuh dah. Kaki kita tu tak akan runtuh badan kita. Okey dah. Boleh tampung. Tapi kita pergi makan banyak, gemuk gedempon. Badan punya besar. Mana kaki nak larat tangguh. Kaki kata kalau tinggi ku boleh ya. Gemuk sorry ya. Allahu Akbar. Baik, kita sambung. Selepas diciptakan, ditiup roh. Allah sendiri yang masuk ke roh dalam badan Nabi Adam tu. Allah sendiri. Wa nafakha fihi min ruhi dalam ayat yang lain. Allah sandarkan rohku. Bukan Allah ada roh dah. Nak habaq kata mulianya Nabi Adam. Rohku ni bila sandar kepada Allah mulia. Seperti Kaabah disebut Baitullah, rumah Allah. Bukan Allah bertempat. Rumah Allah. Masjid, rumah Allah. Nak habaq kata mulia. Rohku tu bukan Allah ada roh. Allah sendiri yang buat je. Allah tak suruh malaikat. Allah sendiri yang masukkan roh dalam badan Nabi Adam. Kalau kita ni malaikat yang buat kerja tu. Kita duduk dalam perut mak kita umur 120 hari, 4 bulan. 120 hari kan 4 bulan. Allah hantar. Yursalu ilaihil malak. Allah hantar malaikat masukkan roh dalam janin. Nabi Adam ni antara keistimewaan dia. Allah sendiri yang buat kerja memasukkan roh tu. Allah tak bagi kat malaikat. Okey, setelah dia ada roh, Allah berfirman kepadanya. Allah bagi arahan kat Nabi Adam. Nabi Adam pun dah boleh bergerak dah. Boleh bergerak. Mula-mula dia bersin. Dia bersin. Dia bersin dan dia sebut Alhamdulillah. Allah ilhamkan, Allah ajak dia sebut. Bersin sebut apa? Alhamdulillah. Kemudian Allah jawab. Bersin Nabi Adam dengan jawapan Yarhamukallah ya Adam. Yarhamukallah ya Adam. Semoga Allah merahmatimu wahai Adam. Allah jawab bersin. Selepas ditiup roh, Allah berfirman kepadanya, pergilah kamu. Pergi mengaji. Mula-mula kena mengaji dah. Manusia ni, dia boleh bergerak aja, terus Allah kata, pergi mengaji. Mengaji cara bagi salam, cara jawab salam. Mengaji adab lah. Adab bersin, jawab bersin, bagi salam, jawab salam. Allah mulakan ajak Nabi Adam ilmu adab. Penekanan al-adab. Al-adab qabla al-ilm. Adab dulu, baru dapat ilmu yang lain. Pergilah kamu kepada sekumpulan malaikat yang sedang duduk di sana. Adalah satu tempat malaikat duduk-duduk. Hampir situ hang jumpa malaikat duduk-duduk. Ucapkan salam kepada mereka. Ini dalam syurga. Dan dengarlah baik-baik. Belajar. Dengar baik-baik.
bagaimana mereka menjawab salammu, kerana salam merupakan ucapan penghormatan kamu dan juga zuriatmu. Kita nak tegur orang, Assalamualaikum. Bagi salam elok-elok, jawab pun elok, Waalaikumsalam. Dengar elok-elok, bukan jawab Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Nabi Adam memberi salam dengan ucapan Assalamualaikum. Salam daripada Adam. Mereka menjawab Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan tambahan warahmatullah. Itu cara dia. Kalau orang telefon kita, Assalamualaikum Ustaz, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Jawab sampai warahmatullah. Allah nak ajak tu dekat Nabi Adam. Jawab bagi panjang sikit. Jawab lebih panjang. Dengan Quran pun Allah bagi tahu, wa idza huyitum bi tahiyatin, bila orang hormat kita, orang bagi salam kat kita, kita jawab dengan jawapan yang fahayyu bi ahsana minha, jawab dengan jawapan yang lebih baik. Jawab panjang lagi lah. Assalamualaikum, jawab apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Itu cara jawab. Cara jawab macam tu. Ayat berapa tak tahu. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Nak jawab Waalaikumsalam saja pun boleh, tapi jawab bagi panjang. Waalaikumsalam warahmatullah. Lagi panjang lagi bagus. Nabi Muhammad SAW bersabda, semua penghuni syurga diciptakan seperti rupa paras dan saiz Nabi Adam. Masuk syurga nanti tak ada siapa nak jealous kat siapa. Tak ada orang pendek. Semua sama. Ketinggian sama, handsome sama, umur sama. Wa naza'na fi qulubihim ma fi qulubihim min ghil. Kami cabut rasa dengki, tak puas hati. Ahli syurga semua puas hati. Semua sama. Satu pattern. Kita masuk syurga, Tok Wan kita masuk syurga. Tok Wan kita muda 33, kita pun muda 33. Nak panggil Tok Wan kan, nak panggil apa? Member lah. Ayah kita 33, Tok Wan kita 33. Semua sama. Saiz Nabi Adam. Selepas Nabi Adam, manusia mula menjadi pendek sedikit demi sedikit, sehingga sekarang. Ini membatalkan teori Darwin tu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selepas Allah mencipta Nabi Adam dan meniupkan rohnya, beliau bersin dan menyebut alhamdulillah. Roh dia masuk sikit-sikit sampai ke kaki, dia nak berjalan dah tak boleh jalan lagi. Kena masuk semua baru boleh jalan. Nabi Adam bila roh dia sampai kat kaki, dia nak jalan dah tak boleh. Allah tak bagi lagi. Bagi masuk habis dulu. Tu yang ayat wa khuliqal insanu ajula. Manusia diciptakan gopoh. Ayat tu merujuk kepada Nabi Adam dan kepada kita gopoh. Apa ni soalan Ustaz? Teks hadis dengan terjemahan lafaz salam dan jawab tak sama ke Ustaz? Mana dia? Tu ada fazaduhu wa rahmatullah tu. فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمْ فَلَمْ يَزَلْ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَهُ حَتَّى الْآنِ. Nabi Adam bagi salam, Assalamualaikum. Mereka jawab, Assalamualaikum warahmatullah. Boleh tambah wa pun boleh. Kalau kita Waalaikumsalam, malaikat jawab, Assalamualaikum juga dengan tambahan warahmatullah. Jadi, tak ada salah. Orang bagi salam kita, Assalamualaikum. Kita jawab, Assalamualaikum warahmatullah. Boleh je. Seperti mana malaikat jawab Nabi Adam. Tapi kita adat kita Melayu ni, kita buat Waalaikumsalam. Wa nah, bukan mu. Ada orang jawab dengan mu. Assalamualaikum. Dia jawab Mu'alaikumussalam. Banyak juga. Kalau kita ada WhatsApp dengan orang kan, kita bagi salam. Assalamualaikum. Makcik ni jawab MU. Selalu sangat MU. Mu'alaikum. Bukan mu. WA. Waalaikumsalam warahmatullah. Begitu. Nak type WhatsApp ni kadang-kadang kita jawab salam juga kan. Tapi di mulut kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum. Malaikat kata Assalamualaikum warahmatullah. Boleh ya? Tak ada masalah. Nak jawab salam saja pun boleh. Nabi Ibrahim, malaikat main rumah Nabi Ibrahim, qalu salama, malaikat bagi salam. Salam kat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun jawab qala salam. Nabi Ibrahim jawab salam balik. Salam.
Malaikat bagi salam. Nabi Ibrahim jawab salam. Kan malaikat menjadi tetamu rumah Nabi Ibrahim. Tapi yang terbaik kita tambah warahmatullah. Bagi panjang. Sesungguhnya inilah ucapan penghormatan kamu dan penghormatan anak-anak kamu di antara mereka. Keterangan Nabi Adam AS digelar sebagai Abul Bashar. Itu gelaran dia. Nabi-Nabi kan ada gelar kan. Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Muhammad Habibullah, kesayangan Allah. Lebih pada kekasih, sayang. Sayang semua Habib. Nabi Musa Kalim, 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 orang yang berbicara dengan Allah. Kalim, Kalim, Kaf Lam Ya Mim, Kalimullah. Tu Nabi Musa. Kalau Nabi Isa dipanggil Ruhullah wa Kalimatuhu, Ruh Allah dan kalimahnya. Tu Nabi Isa. Bukan mana Allah ada roh, campak roh. Dah. Sandar kepada Allah ni nak abang kata mulia. Ruh Allah dan kalimahnya, kalimah kun fayakun tu. Tu Nabi Isa. Allah hantar malaikat Jibril yang juga bernama Ruh. Malaikat Jibril serupa meniup roh. Jibril, nama keduanya Ruhul Qudus. Dia bertugas meniup roh ke dada Maryam, maka anak tu lahir tanpa bapa. Itu namanya Ruhullah, Ruh Allah. Jangan faham kata Allah ada roh. Jangan kata sebahagian badan Isa tu ada ketuhanan. Bukan. Ruh Allah ni untuk memuliakan Nabi Isa. Dia special case. Tak ada pak tapi ada. Dia tak ada pak tapi dia boleh lahir daripada perut Maryam. Ruh Allah dan kalimahnya, kalimah kun fayakun. Allah kata Maryam, kamu mengandung, kamu bersalin. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Walaupun tak kahwin, tak ada suami. Isa gelaran dia Ruh Allah dan kalimahnya. Musa Kalimullah, orang yang berbicara dengan Allah. Nabi Ibrahim Khalil, K-H-A, huruf kha, Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Muhammad Habibullah, kesayangan Allah. Sayang lebih lagi lah pada kasih. Sayang semua. Kalau Nabi Nuh dipanggil Awwalul Mursalin, first Rasul pertama Nuh. Di situ kita dapat, kalau kita teliti hadis Nabi Muhammad cerita di padang mahsyar nanti, kita akan berlari-lari ke Nabi Adam. Wahai Adam, kau Abul Bashar. Kita panggil dengan gelaran. Adam, kau Abul Bashar, kau bapa segala manusia. Bantu kami. Beri syafaat. Kami tak larat dah berdiri di padang mahsyar. Tak ada kerusi, rimai, peluh, hangat, letih. Ada belakang ni, tolong kami. Minta doa ke Allah. Mohon kepada Allah. Abul Bashar. Abul Bashar kita, Nabi Adam kata, aku tak maulah, aku dulu pernah buat silap. Allah tak bagi pi dekat pokok kopi, aku makan. Cerita tu. Nabi Adam mencadangkan, hampa pi dekat Awwalul Mursalin, Rasul pertama. Hampa pi kat Rasul pertama. Siapa Rasul pertama? Nuh. Nun wawha, Nuh. Jadi Nabi Nuh ni disebut Rasul pertama. Nabi Adam tak Rasul ke? Di situ ulama melihat, ada yang kata Nabi Adam pun Rasul, tapi dia tawaduk. Dia kata Nuh Rasul. Ada lagi satu pendapat ulama kata tak, Nabi Adam dia Nabi je, dia bukan Rasul, dia Nabi. Nabi Adam, dia bukan Rasul. Sebab Nabi Adam ni anak-anak dia semua Islam. Anak-anak dia semua Islam. Dia cabaran tak teruk sangat. Anak dia semua Muslim. Belum ada berhala. Berhala wujud zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh ni dia punya kerja keras. Berhala bercambah, dia nak ajak orang sembah Allah, susah. Sampai dekat-dekat 1000 tahun berdakwah, yang ikut dia hanya sikit. Dia menghadapi kesusahan demi kesusahan. Maka dialah Rasul pertama. Adam bukan Rasul, Adam Nabi saja. Mengikut khilaf ulama. Kalau kita kata 25 Rasul, kita kira sekali dengan Nabi Adam. Ikut pendapat ni tak betul ya. Bukan 25 Rasul, 24. Kerana Rasul pertama Awwalul Mursalin, Rasul pertama Nuh. Apa beza Nabi dengan Rasul? Nabi kerja dia tak teruk sangat. Sebab semua Islam. Rasul ni dia nak basmi kekafiran, kekufuran tu. Nak lawan, nak berhala ni, jangan sembah berhala. Lailahu wa nahara, siang malam dia berdakwah. Macam-macam pendekatan dia, lembut, keras. Hampir 1000 tahun. Dakwah. Letih. Rasul letih. Nabi tak letih sangat. Jadi Nabi Nuh
Abul Bashar, bapa manusia. Minta maaf, Nabi Adam bapa manusia, Nabi Nuh rasul pertama, lagi Nabi Muhammad Habibullah. Semua tu saya cerita dah tadi. Baik, kita tengok Nabi Adam bersin pula. Berhenti dululah, pukul 8 lebih dah. Tang ni kita sambung lain, insya-Allah. Insya-Allah. Tang ni kita sambung pula cerita Nabi Adam bersin. Ini semua adab lah yang Allah titik beratkan. Pendidikan adab. Adab jumpa orang bagi salam, jawab salam dengan betul. Assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullah. Ramah tamah, tegur menegur. Hidup bermasyarakat, jangan sombong, senyap. Orang beriman ni, dia alif ma'luf, dia jinak dan dia suka berjinak. Dia mesra dengan orang, orang pun mesra dengan dia. Mudah pergaulan. Layyinul janib, Arab kata layyinul janib. Kita suka berinteraksi dengan orang, orang suka dengan kita. Kita ramah dengan orang, orang pun ramah dengan kita. Ini cantik, orang kata boleh masuk ni dia ni. Ini sifat da'i, pendakwah. Mula dengan salam, komunikasi mula dengan salam. Nanti bersin macam mana adab dia apa semua kan. Lepas tu nanti baru Allah ajak wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Tu ajak berat lah. Ajak nama-nama benda. Ini nama ni nak pasang kat mana? Laptop. Perkataan laptop ni nak pelekat kat mana? Pelekat kat laptop. Jadi hubung kait antara isim dan musamma. Pokok. Contohlah Allah ajak dia ni sebutnya pokok. Mana pokok? Tunjuk. Ini pokok. Batu. Ini batu. Jadi nama dengan Tuhan punya nama. Nabi Adam tahu, malaikat tahu, kau tahu benda ni. Begitu. Jadi kita akan sambung petang nanti insya-Allah. Santai-santai kuliah kita. Nama pun bercerita. Cerita. Nabi Muhammad bercerita mendidik umat di Taman Kisah. Mudah-mudahan ada manfaatnya kuliah begini. Boleh ajak anak-anak sekali. Budak-budak dia suka dengar cerita. Budak-budak anak-anak kita, cucu-cucu kita duduk sekali. Bukan kita nak ajak fiqh berat-berat. Ajak cerita-cerita je. Supaya benda ni bermanfaat buat kita semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وإياكم. الحمد لله. بسم الله.